Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا يفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Syekh Haris Al-Mahasibi rahimahullah ta'ala, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbih ashrafu min harakatil jawarihi fi ibadati rabbih. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata masih melangsungkan kebolehan hidup kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberikan kita ada perasaan, keinginan untuk sentiasa taat kepada dia. Alhamdulillah, diberi kita keinginan untuk mengenal dia. Alhamdulillah, diberi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita kehalubaan untuk terus belajar, memahami perkara yang berkaitan dalam bab akidah. Alhamdulillah, diberikan kita kehalubaan untuk mencapai tauhid. Alhamdulillah, diberi kita supaya sentiasa nak berzikir, ingat Allah Ta'ala sentiasa. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan boleh hadir pagi ini untuk solat subuh berjemaah, dan insya-Allah kita manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq.
Kata maksudnya rahimahullah taala, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbi asyrafu min harakatil jawarihi fi ibadati rabbi. InsyaAllah kita nak sambung ni masih beberapa penjelasan pengarang kita mengenai kepentingan untuk berzikir dengan hati yang hadir, dan kalau boleh sampai sedarah daging sebati sungguh. Apa zikir yang kita nak zikir itu dalam kehidupan kita tak berpisah langsung. Apa saja aktiviti kita buat dalam kehidupan, pasti tak lupa di hati kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa kita faham ni, dan beberapa keifat yang telah kita jumpa, diajar oleh, disebut oleh pengarang ni dalam kitab ni, apa yang dapat kita kongsi bersama dengan apa saya pernah belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita untuk boleh berzikir pada dia, diberikan kita cerah mata hati, cerah hati sanubari, cerah nur basirah untuk boleh musyahadah pada dia, menyaksi dia, sentiasa hadir, sentiasa hati menyaksikan siapa Allah Ta'ala, mentauhidkan dia, rasa jalal dan kamal Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terjemah dia, bermula segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhannya, gerak hati itu pula memahamkan akan makna Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, adalah berkendak pula kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya, maka iaitu mengandung ia akan segala sifatnya yang wajib dan yang mustahil dan yang harus, daripada merentah ta'aluk kudrat dan iradat kepada segala mungkinat dan ta'aluk sama' dan basar kepada segala mawjudat dan yang harus, dan ta'aluk ilmu dan kalam kepada segala yang wajib dan mustahil dan yang harus, seperti kata Syekh Arif. Oh, situ tak habis terjemah dia. Bermula segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhan. Gerak hati itu memahamkan akan makna Tuhan yang kaya. Ada takbir terjemah. Saya ingat ke dia nak syarah tubuh belakang dia sebut khabar tu. Bermula segala gerak hati, asal bahasa Arab tu harakatul qalbi fi mutala'ati rabbi, pergerakan gerak hati pada boleh memandang Tuhan. Pandang Allah Ta'ala ni kalau bahasa dalam kitab bukan pandang mata, tapi pandang basirah. Pandang basirah tu boleh nazar kita ke Allah Ta'ala. Maksudnya macam mana pelajaran kita yang lepas dengan melihat makhluk, apa hal yang ada pada makhluk, mendalilkan khalik makhluk, kerana makhluk dan khalik berpisah tiada. Ada kita mendalil dengan dia, ada kita ada Allah Ta'ala, maka ada kita harus, ada kita mungkin wajib ada Allah Ta'ala. Itu istilah mutala'atu rabbi, pandang Allah Ta'ala. Satu bahasa-bahasa kitab ni, yang ni yang pengarang kita nak syarah nanti, maksud memandang ke Allah Ta'ala ni, macam mana kita belajar memandang dari sudut ketuhanan. Pandang tahu mana Allah dia tak hajat pada satu makhluk ni, mesti berhajat pada dia, dan apa yang ada pada makhluk ni tiada lain melainkan semua ta'aluk sifat ketuhanan. Dialah zat, dia lah wujudkan kita, zat dia dengan kudrat iradat yang sabit di zat dia menjadi yang kita, dengan ilmu dia inkishaf ke kita, dengan dilalah yang ada pada kalam diturunkan Quran untuk kita panduan daripada kalam dia, dengan sama' dan basar dia inkishaf semua hal makhluk pada zat Allah Ta'ala. Itu sekali lalu antara
maksud mutala'atu rabbih kan. Kita pula asal tak ada Allah bagi ada, kita baru ada Allah bagi ada, kita binasa Allah binasakan kita. Kita ni semua sama je makhluk, tetap keadaan makhluk, tak boleh nak tunaikan hajat makhluk. Allah je penunaikan hajat makhluk. Kita tak boleh berdiri sendiri, semua makhluk berdiri dengan Allah Ta'ala. Kita ni banyak kita pun semua ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita lemah, Allah bagi kuasa. Kita tak ada kehendak, Allah yang bagi kehendak. Dia menggerakkan hati kita untuk buat apa saja. Kita tak ada, kita jahil, Allah yang ada ilmu. Kita mati, Allah yang bagi hidup. Kita buta, Dia yang bagi lihat. Kita pekak, Dia yang bagi dengar. Kita bisu, Dia yang bagi boleh bercakap. Dan tidak apa yang dapat pada kita ni melainkan semua limpah kurnia anugerah Dia kepada kita. Bukan disebabkan apa kita buat Allah Ta'ala bagi. Bahkan kalau masuk syurga pun semua tu dengan limpah kurnia dan rahmat Dia. Hatta kalau kata pada Nabi sekalipun, tiada lain melainkan semua limpah kurnia dan rahmat daripada Dia. Tu sekali lalu yang kita baca dah sekali lalu tadi tu, itu maksud mutala'atu rabbih. Jadi kena pandang setiap kali kita duk sedar ni, zikir apa dia? Allah ada dengan aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Boleh berjalan, bergerak mai sini dengan kaki dia beri daya upaya kita. La haula wala quwwata illa billah. Allah bagi aku boleh berjalan. Allah boleh bagi aku faham. Allah bagi rezeki aku. Semua tu kena belajar untuk boleh mutala'ah, boleh pandang, boleh terang nur basirah, memahamkan ketuhanan. Tu dia kata segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhan fi mutala'ati rabbi. Yang ujung tu tak ada. Asyrafu min harakatil jawarihi fi ibadati rabbi. Gerak hati, maksudnya hati kita boleh tahap nazar, boleh dilalah ke Allah Ta'ala. Dia asyrafu, lebih mulia, min harakatil jawarih, daripada pergerakan anggota, fi ibadati rabbih, pada ibadat Allah Ta'ala. Jadi faham tu antara kita latih hati boleh musyahadah ke Allah Ta'ala berbanding dengan duk memperbanyakkan gerak anggota untuk buat ibadat. Ajar tafakur ke Allah Ta'ala adalah lebih besar, lebih mulia, lebih utama daripada membanyakkan ibadat sunat dengan gerakan anggota. Itu maksud dia. Jangan salah syarah pula. Buat apa? Syariat ya tu yang sewil tu. Bukan macam tu maksud dia. Syariat yang wajib kena buat, dah buat tu bagus dah. Bahkan saya ngaji tu sebut yang sunat-sunat kita duk biasa buat tu teruskan. Tapi yang nak banyakkan sekarang ni, di atas kalau kita semak kat diri kita, tambah apa kita dah baca, dan kita boleh kenal pula kita ni banyak leka dan alpa. Yang banyak kita kena buat adalah macam mana nak hidupkan hati, nak gerakkan hati, nak bagi hati tu boleh berfungsi sedar ke ilahi. Dia kata kita buat aktiviti untuk menggerakkan hati untuk boleh mengingatkan Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Tu bahasa dia. Dengan apa kita belajar istirna, iftiqar, rasa fakir ke Allah Ta'ala. Dengan tu kita tasbih Allah Ta'ala, tahlil Allah Ta'ala, kita takbir ke Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala pada sifat kurangan kita lah yang kita kena rasa kurang. Kita boleh nazar sampai macam ni, mutala'ah sampai macam ni, boleh musyahadah macam ni. Lagi mulia daripada duk buat ibadat sunat dengan menggerakkan anggota. Apa dia ni? Sembahyang tu lah, tapi hati lalai. Sembahyang sunat tapi hati lalai. Baik, duduk tafakur. Duduk tafakur. Aku ni asal tak ada dia bagi ada aku. Alhamdulillah. Duduk tafakur lagi bagus.
Jadi yang tu terjemah belakang tu tak ada. Yang ni baru dia nak urai. Gerak hati ni apa? Gerak hati ni, gerak hati itu memahamkan akan makna Tuhan. Memahamkan makna ketuhanan tu. Tak mana Tuhan ni. Yang Tuhan ni kaya daripada tiap-tiap segala yang lainnya. Allah dia tak hajat pada makhluk dia. Dia tak faham tak hajat tu apa dia. Apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan dengan limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia. Kalau guna bahasa Melayu kita harus sebut belah ihsan dia tu yang diberi. Kalau nisbah apa sepatutnya yang wajib dia beri, eloknya bukan elok, memang habis mati lah makhluk atas muka bumi ni kebanyakannya. Siapa? Banyak yang tak balas jasa dia, banyak tak kenang mudi dia, banyak tak mentauhidkan dia pun, yang kufur pun ada begitu ramai. Tiada lain apa yang ada pada kita melainkan semua fadl dia. Arab lah tu kan, semua limpah kurnia dia, semua limpah kurnia dia, semua anugerah dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kalau kita nak hidup atas semata-mata ibadat yang kita buat ni dengan tu orang Ta'ala bagi hidup, dia bagi rezeki, tu tak pasal, bukan pasal itu. Tu wajib berpegang dan wajib disuruh kita hidupkan hati ini dengan sentiasa merasai Allah ni dia kaya, dia tak hajat pada sesuatu, tu mana asal kaya. Dan di atas kaya itu, dia sentiasa memberi anugerah dia kepada kita dengan tak ambil faedah, menjadikan makhluk dan menjadikan hukum hakam dia. Dan dia jadikan kita tu dengan apa yang ada sekarang ni apa? Tiada lain, limpah kurnia dia semata-mata. Kena ada zikir di mulut, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Apa ya sikit perkataan tu? Memang perkataan tu dalam Quran ada tu. Inilah limpah kurnia Allah Ta'ala kat aku. Allah yang beri, alhamdulillah. Allah yang beri. Khasnya nak pandang, dia yang wujudkan kita. Alhamdulillah, Allah bagi wujud kita. Ada nikmat-nikmat yang khas dia bagi kat diri kita, yang ni kita tak minta pun, tapi dia sentiasa beri. Bahkan kita tak perhati pun ni pemberian dia. Yang tu yang menyebabkan selalunya kita kufur dia tu. Na'udzubillah. Istilah kufur apa? Kafarah tu dengan mana terhijab. Kufur dia tu bukan mana bangkang dia, tapi terdinding pada dia. Memang antara makna kufur ni, salah satu makna besar makna kufur ialah hijab, tertutup. Jadi kufur ke Allah Ta'ala ni, antara makna kufur tu terdinding kita dengan dia. Sikit kalau dalil Quran mana faham kufur maknanya tu. Ada perkataan sebut yu'jibul kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Allah Ta'ala kata bandingan Allah Ta'ala jadikan kehidupan atas muka bumi ini kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Kata dia seperti mana Allah Ta'ala jadikan hujan, turun hujan, macam-macam tumbuhan boleh hidup atas muka bumi ini. Macam itulah Allah Ta'ala buat makhluk ni. Bila diturunkan hujan, kama sadi ghasin a'jabal kuffara nabatuh, yang mengagumkan kuffar, oleh orang kuffar, nabatuh, apa yang tumbuh dengan sebab hujan. Nak tengok mana ni kapi-kapi yang saya sebut ni, kuffar tu. A'jabal kuffar, masyhur sebut tafsir, kuffar di situ tu orang kafir ke? Tak. A'jabal kuffar wa nabatuhu, mengagumkan akan orang kufar, nabatuhu, oleh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sebab hujan tu. Siapa kufar tu? Kata dia murad dengan kufar tu fallah, petani. Petani diistilahkan dalam ayat tu kufar. Maksud apa? Petani dipanggil kufar? Bukan. Pasal kalau katalah dia nak tanam jagung, macam mana dia tanam jagung? Tebuk. Debu benih.
Dia buat apa? Apa tu? Itulah kufar. Dia tutup. Tanam apa pun. Ada tak tanam tak tutup? Ada. Makan ibu. Yang itulah masuk kufar tu. Jadi antara makna kafara, hajabah, hijab, satara. Jadi kita banyak kufur dengan Allah Ta'ala, maksudnya apa? Kita banyak tertutup dengan Allah Ta'ala. Di antara besar sekali yang banyak kita tertutup dengan Allah Ta'ala yang mana? Yang nikmat yang memang dia sentiasa duk beri, yang kita tak minta pun tapi sentiasa dianugerahi, tak henti-henti. Macam mana arus elektrik duk mengalir menyalakan lampu, tak putus-putus. Macam tu dia bagi kat kita, ada tak putus-putus, hidup tak putus-putus, ada akal tak putus-putus, ada terputus akal, sat miring, sat sewil ada. Sentiasa ada akal. Ada akal macam tu lah, tapi tak ada akal kat apa? Tak ingat dia. Tu tak ada akal tu yang istilah Quran sendiri. Tak ingat orang salah, istilahnya qaumin la yaqilun. Kaum tak berakal. Kal an'am, macam lembu. Kenapa macam lembu? Tak mana macam syabah macam lembu? Kal an'am, macam lembu, macam kambing, macam unta. Macam mana yang macam lembu tu? Mahir makan, saya nak bini, saya tempat tinggal. Lembu mana ada fikir la ilaha illallah, mana ada? Allah cipta aku, Allah menjadikan aku. Kita pun tak ada macam tu, hanya cari makan, saya nak bini, cari tempat tinggal, cari makan pakai. Lembu. Siapa? La yaqilun. Qulubun la yaqiluna biha. Na'udzubillah. Jadi nak syarah apa tentang akal tu? Akal, kufur. Ini banyak kita kufur dengan Allah Ta'ala ni apa? Apa diberi? Satu antara banyak yang diajar oleh tutup guru para ulama kita untuk istilah macam mana kata guna di bahasa sini, menghidupkan hati, gerak hati tu, memahamkan makna Tuhan tu tahu mana? Memahamkan anugerah Allah Ta'ala kita yang tak henti-henti. Nak tengok jauh mungkin payah. Sama nak tengok makan, bukan makan 24 jam. Itu nak tengok apa? Nyawa 24 jam. Nyawa ni terhenti ya berapa saat habis. 3 saat, 4 saat. Memang kata doktor-doktor pakar, 4 saat out, mati. 3 saat collapse apa? Otak kita ni hilang langsung memori. Kalau nak pulih balik tu pun makan, masya-Allah. Tak silap memang tak pulih lah. Hanya dalam beberapa saat oksigen tak support pergi otak. Macam tu kan. Saya pun bukan kaji bawa doktor, dengar-dengar khabar gitulah. Ni tu ada riakai kita macam mana ni? Siapa yang bagi pam darah masuk sampai ke otak ni? Apa pun kita tak buat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pergi ada otak di situ. Pergi bahasa itu tak. Bagi ada akal mengingatkan, kata ataupun faham, nazar, hadirkan di hati. Allah ni tak hajat pada sesuatu, dia kaya pada sesuatu. Antara kaya dia sentiasa bagi limpah kurnia, tak putus-putus kat kita. Bagi apa? Wujud kita. Ambil tertib dia, wujud dan sifat ma'ani. Apa dia? Dia bagi hayat kita. Dia bagi ilmu kita. Alat ilmu otak. Alat hayat ruh. Alat dia bagi kehendak kita. Alat dia hati. Ada perasaan, ada keinginan. Ada perasaan. Dia bagi kedekat kita, dia bagi kaki tangan, dia bagi otot, dia bagi melihat kita, dia bagi mata, alat. Dia bagi kita telinga, dia bagi dengar kita dengan dia bagi telinga, dia bagi kita bercakap dengan dia bagi mulut, gigi, peti suara. Sentiasa dia bagi tu. Ada kehendak nak bercakap, kehendak ada, bercakap ada, kedekat ada, berjalan ada, semua ada. Pandang tu. Paling besar sekali untuk hadir di hati supaya gerak kerja hati itu dibuat
pandang apa dia bagi kita. Itu. Nak tengok apa? Nak tengok lain boleh, tapi kita belajar dah prinsip, kita belajar awal kitab dulu. Antara firman Allah Taala dia kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya pada diri kamu tu sendiri. Afala tubsirun, kamu tak pandang ke? Tak nazar ke ni? Tak ada ke gerak hati, tak ada ke musyahadah, tak ada ke mutalaah kepada apa anugerah Allah Taala kita. Itulah. Mudah-mudahan ni mudahkan kepada kita untuk boleh zikir dan fikir tu. Fikir, ingat dia. Fikir, zikir. Tak apa, zikir, fikir. Mesti dua aktiviti tu. Tujuannya nak apa? Hidupkan hati. Hidup hati. Nampak kita dah tak banyak boleh buat aktiviti. Pasal apa? Kena PKP. Nama PKPD. Semalam apa? 2,000 lebih tak? Tengok 3 hari pagi akan datang pula 5,000 pula. Saya teka je itu 2,000 lebih. Saya bukanlah wali boleh nampak apa ke depan. Bubuh je ke. Gamble aja kan. Bubuh je. 2,000 lebih tak? Tak pernah terfikir 2,000 lebih. Untuk nak saya sebut 5,000. Tambah 3-4 hari esok memang 5,000. Ni hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu 5,000. Macam ya je. Tu tanda-tanda PKP nak sambung lagi tu. Apa cerita ni? Macam mana lagi situ lah. Macam mana boleh pergi masuk COVID ni? Gerak hati nimpah ilahi. Tak terfikir. Angka banyak, tak terfikir. Ya, tak terfikir tu lah kok tadi kan. Sikit pun tu jadi banyak. Kalau nak fikir benda keliling macam-macam, tapi fikir diri kita dulu. Wa fi anfusikum tu, pada diri kamu tu kata orang Taala lebih utama. Bahkan sebelum ayat wa fi anfusikum tu orang Taala kata wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Bukan kan? Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun wa fis sama. Yang tu dulu kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Jadi dekat itu, tapi dulu kemudian tak lupa. Tapi nak kata antara orang Ta'ala suruh kita nazar tu, tengok kat diri kita. Ayat seperti saya baca saat ni tu, innahu lahaqqun, orang Ta'ala ni memang benar dia, sabit, sungguh benar dia, sabit dia. Patutnya celik mata kita, sedar je, ada akal je kita, la ilaha illallah dulu, Allah yang ada kan aku. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun, seumpama kebolehan kamu duduk bercakap tu. Pasal apa? Bila kita boleh bercakap, kenapa? Tentulah ada yang boleh memberi kita bercakap. Bukan kita yang berdiri sendiri untuk boleh kita bercakap. Itu bercakap macam tu juga. Sedarnya kita ada, kena faham lah mana boleh kita ada sendiri. Mestilah ada yang mengadakan kita, baru kita ada. Jadi nak ajar prinsip dia yang sebut gerak hati ni tang mana? Tang disuruh kita fahamkan, hadirkan makna ketuhanan tu. Tang mana? Allah mujid, dia wujud. Dialah yang mujid, sabit pada dia, ijad, ikdam, mengada, meniada tu. Atau dia syarah sini. Pandang ketuhanan tu, ya Allah Ta'ala ni maha kaya daripada tiap-tiap yang lainnya.
Dan pula adalah berkehendak kepada Allah Ta'ala ni tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi di atas faham makhluk semua berkehendak. Nak faham apa ni? Nak bawa apa ni? Rasakan fakir kita ke dia? Rasakan berkehendak kita kepada dia? Maklumat ada dah. Allah tak ajak satu makhluk sentiasa semua berhajat ke Allah Ta'ala. Maklumat dah ada. Tapi hati tak ada lagi. Hati tak ada. Tak ada hati lagi kat dia. Jadi macam mana nak ada hati? Bagi rasa, aku ni fakir, ya Allah. Aku fakir. Fakir. Bukanlah pula bubuh nama, aku ni Al-Fakir. Bubuh nama Al-Fakir tapi tak rasa fakir. Jadilah juga, tahulah juga nak bubuh nama Al-Fakir tu. Tapi nak kata antumul fuqara'u ila Allah tu, hadirkan rasa, kalau engkau tak hidup aku ya Allah, tak hidup aku, kau tak bagi daya, tak bagi kuwah kat aku, la quwwata illa bik. Kau tak bagi aku boleh melihat, ada mata saja, aku tak boleh melihat, mata ni pun kau bagi jadi. Nak boleh melihat pun semua datang padamu ya ilahi. Dengan rasa fakirnya tu, baru istilahnya gerak hati. Itu gerak hati. Itu gerak hati. Itu gerak hati. Kita rasakan keberhajatan diri. Bahasa lain, rasakan kita berhajat. Allah lah qadil hajat kita. Dialah yang duk memberi dan menunaikan, sentiasa menyalurkan apakah our needs, apa keperluan kita setiap detik dan saat tu. Dan kita akan, dan pula kita hadirkan dan pandang hati tu yang menunaikan semua ni Allah. Dia mesti hadir tu. Kenapa kena hadir tu? Kalau tak hadir tu, dia akan terganggu dengan sabab yang lalu mai kat kita. Ni pasal apa cerah? Lampu. Macam mana boleh cerah ni? Matahari. Macam mana boleh nampak ni? Spek. Ni sejuk ni, tak sejuk pun pakai jubah. Ni 3 lapis ni. Pasal apa sihat ni? Ubat tak tinggal. Contohlah kan. Ni pasal apa boleh nyawa? Duduk lenggung, udara segar. Contoh, keliling berapa sawit? Banyak pokok hijau, jadi banyak oksigen. Satu kita segar je. Habis. Tak boleh musyahadah Allah Ta'ala. Memang tak boleh. Bahkan tak fikir apa pun. Bodoh, poyo, relax. Ni yang kata kita tak gerak hati, tak gerak hati. Tapi lagi, bangun sembahyang. Jadilah sembahyang lah juga ya. Main duha. Tapi nak sebut antara nazar ni, kita gerakkan hati dengan cara memandang ni, rasakan fakir ke Allah Ta'ala. Allah ni tak hajat apa pun dia bagi semua ni supaya kita mengiktiraf dia, mengenal dia kan. Dan bawa fikiran juga apa yang kita tengok, hadza khalqullah, ni makhluk Allah, ni makhluk Allah. Antara makhluk Allah ni apa? Aku ni makhluk Allah. Tu besar tu amalan tu. Satu kadang-kadang ada orang tanya apa? Apa amalan saya boleh buat Ustaz? Apa amalan saya boleh buat? Apa amalan saya boleh buat? Tu amalan lah tu yang saya sebut ni. Amalan lah ni. Saya pun bukan banyak amalan lah. Nak kata nak boleh apa? Witir 11 rakaat, tak ni. Saya tak lagi. Saya belum tahap tu lagi. Yang duk ada pun 3 lah. 3 tu kena jaga lah. Bodoh macam mana pun, lembab macam mana pun, lambat macam mana pun, 3 tu masih lagi selesai. Saya nak cerita apa? Saya bukan ada amalan banyak-banyak. Zikir, selawat pun bukan rajin. Tapi atas seorang guru, dia ajar apa? Ajar fikir. Duduk fikir. Fikir ni. Yang fardu memang tak boleh tinggal. Fardu mengaji, fardu mengajar, fardu nafkah, fardu solat, fardu puasa. Yang fardu mana boleh tinggal. Tapi antara yang kita nak buat, bukan banyakkan gerak anggota dengan ibadat sunat. Kalau memang hati boleh hadir
dalam gerakan-gerakan ibadat sunat tu, solat khasnya, macam mana? Oh, bagus sangatlah. Tapi masalah kita apa? Sebab bayang sunat banyak, tapi hati tak hidup. Hati tak hidup. Sembayang tu bukan sedar, sembayang tu pun poyo. Macam itulah bahasa dia. Saya tak sebut orang lain ni, saya lah. Lagi banyak sembayang, lagi poyo. Lagi poyo. Apa dia? Bukan steam. Tak payah try lah. Itulah, mula, kalau sembahyang 2 rakaat, gagi-gagi. Cuba try buat 8 lah. Try lah. Orang tahu. Saya try dah satu saya sebut. Try lah. Witir ni, saya punya loba kalau kena tengah baca kitab ke apa, kena dengar apa syarahan guru ke apa, sunyi semangat. Aku witir ni 11 lah. Memang ada azam itu. Buat takat 5, belum 5, baru 4 kan. Ujung 1 tu duduk ujung kan. 1 tu duduk ujung. Kalau pun 1 tu 3 lah. Try lah buat, tak buat 11. 2, 4. Habis lah, poyuk lah. 6. Tak mau dah. Lembek lah. Orang kata apa? Tak boleh lah. Lumpuh lah. Serik lah. 6, 10. Tuan-tuan tak apalah wali-wali. Tak apa. Seronok. Untuk apa nak buat? 3 tak boleh tinggal. Kena buat juga. Kena ajar agak nafsu. Supaya jangan malas tu. Ajar nafsu satu lagi. Apa dia? Fikir. Bersama fikir tu zikir. La ilaha illallah. Ini saya sebut umumnya untuk guru ajar. Nak belajar khusus, macam mana saya belajar khusus, itu ada benda saya tak boleh ajar tu. Tapi yang ni belajar umum. Saya dulu pun saya belajar antara guru ajar umum, ni saya tu sebut ni belajar umum lah ni nama dia. Maksudnya umum dia belajar zikir dan fikir. Tak pun terbalik. Fikir lepas tu zikir. Tu fikir ni. Allah bagi hidup aku, alhamdulillah. Allah bagi nyawa aku, alhamdulillah. Tak ada lagi kencing manis, darah tinggi apa, alhamdulillah. Tak maintenance pun kesihatan. Makan, hoi, sedap-sedap. Tak pernah satu hari tak makan daging. Ulama kita dulu kalau Imam Ghazali dia suruh makan daging seminggu sekali ya. Kita menantak hari-hari daging. Tak ayam, daging. Sekali kena kambing. Untuk ikan. Kerana 3 hari. Ayam ada, daging ada, ikan ada. Fishball lagi, fish cake lagi. Apa lagi? Meatball lagi. Macam-macam hai kita ni. Nak cerita apa ni? Cerita makan tu. Cerita makan tu. Macam mana boleh cerita makan? Serik. Serik. Tak jaga kesihatan pun. Balun semua. Tapi sihat. Ada orang duk yang ni pantang. Kecil manis, darah tinggi, ni. Awak balun dia. Tak ada apa pun. Tu rasa saya tu. Saya cerita dah. Cek darah ni. Ni cocok. Cair darah ustaz ni. Darah saya cair. Saya pun tak tahu. Bukan saya buat darah saya bagi cair. Cair. Tak payah makan apa tu? Ubat bagi cair darah. Tak payah. Untuk tak payah makan apa? Serbuk kayu manis untuk mencairkan darah tu. Memang serbuk kayu manis cair darah. Saya tak minum pun. Beli itu tapi nak minum takut. Tak pergi cair melampau. Cek betul pula. Tu sampai doktor dia, ustaz makanlah sedap sikit. Terkejut dia dengar. Pasal memang makan duk sedap-sedap. Sikitlah tu. Saya nak ajar apa ni? Saya nak ajar fikir tu. Jangan, ya Allah. Aku makan sedap dah. Dia orang suruh aku makan sedap lagi. Sedap macam mana tu lah. Ya Allah. La ilaha illallah. Engkau bagi sihat aku. Aku tak jaga pun kesihatan aku, tapi aku sihat. Tak jaga kesihatan dari sudut makan tu lah kawal-kawal tu. Tapi kalau saya beli, memang saya pastikan ni produk Muslim ni. Yang tu saya jaga lah. Tak beli barang-barang car ni. Rumah saya pun macam tu.
Memang kena jaga tu. Baik beras pun berkira. Padahal beras bukan dia olah, dia proses. Dia packing je kan. Tapi kalau dah tak ada, kalau beras tu gagal lagi. Tapi kalau yang dia proses-proses bihun ke apa ke, kalau kita beli memang takkan belilah yang tu. Tapi kalau orang jamu ni, makan je lah. Itulah. Tak adalah pula tanya makan ni kari apa? Ada gapa? Sorry lah, saya tak makan ada gapa. Saya tak usik kan. Ni beli fishball nama apa? Nur fishball, bukan? Apa? Nurain tak? Apa? Cap cendawan. Saya tak makan. Sorry ya, saya tak makan. Saya tak faham macam tu. Ni jamu biskut apa ni? Kalau korang jamu makanlah. Tapi kalau ni boleh elak-elak. Kalau biskut ni apa? Oh, Ahmad biskut. Tu saya makan. Bukan makan biasa pula. Saya makan bersungguh supaya nak dapat. Kalau tengok dalam paket tu tak buka lagi. Huatai. Sorry lah, aku tak usik lah tu. Usik eh. Kalau tengok brand tak nampak tu, dia jamu makan biar. Saya tak cerita apa. Yang tu saja. Yang tu saya jaga. Kenapa? Hati kita terbentuk daripada makanan ni. Yang memang kadang boleh rasa pun macam apa. Awak lah aku payah nak fikir, nak zikir ni payah. Awak lah payah nak bangkit tidur ni. Dia mesti ada samdirang. Mesti ada samdirang. Bahkan saya ngaji pondok dulu ada geng-geng yang memang jaga bab ni. Makan roti pun boleh perasan. Roti pi kenuri pun dah lah. Pi kenuri ngaji malas, ngapain tak ingat. Saya fikir apa benda aku buat ni sampai tak ada pun keliling, tak ada benda haram pun. Masa dulu mana ada handset apa ni. Oh, beli roti malam. Roti apa? Oh, roti sunshine. Wah, tak boleh makan. Benak perut payah. Nak zikir payah. Oh, memang ada kawan-kawan saya sensitif sungguh tu. Saya tumpang dia orangnya. Pasal saya ada benda tak sensitif tu. Wah, ada kawan-kawan macam ni. Kata anak tak boleh makan nak roti ni. Kata, makan ni tak boleh zikir tu. Ada hari ni anak tak boleh makan. Makan ni tak boleh ngapai. Kenapa? Tak ingat. Tak ingat. Kita tumpang je hak dia cakap tu. Uish, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Tak mau tu. Kita kadang serupa je. Tapi kita nak tengok sensitif dia orang tu. Pasal kadang-kadang ada orang yang lebih cermat pada kita lagi. Nak cerita apa ni? Semua yang ada kat kita ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala belakang. Itu tak limpah kurnia berbentuk nikmat. Kadang-kadang dalam bentuk bencana pula dia bagi. Tapi sebenarnya nikmat kalau kita boleh pandang ni semua qahar dia. Aku nak sihat ya Allah, tapi sakit. Aku redha dengan ketentuanmu. Yang penting kau bagilah aku faham ni semua ketentuan kau ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Aku nak handsome tapi jadi huduh. Siapa nak huduh? Contoh siapa nak huduh? Tengok tumbuh sini, jawat bintik sini, macam mana? Tumbuh sini, bengkak ni. Siapa nak jadi tu? Tak nak kita. Tapi jadi macam. La ilaha illallah. Baru kita nak guna hadis kita berjumpa lah tu. Allah Ta'ala tak pandang zahir kita. Dia pandang hati kita. Hidupkan hati. Bukan nak cantikkan muka. Bila cantikkan muka, kan suluh cermin. Suluh cermin, tak gamak tengok muka aku huduh ni. Suluh hati. La ilaha illallah. Memang Allah Ta'ala bukan tengok muka kita pun. Oh, padan dengan muka aku. Baru aku tahu. Rupanya nilaian tu bukan tang muka. Bagi hati itu bersinar dalam cahaya. Jadi asal yang sebut antara makna tu makna iftiqar tu, berkehendak semua makhluk ni kepada Allah Ta'ala. Maka iaitu mengandung akan segala sifatnya. Jadi faham Allah Ta'ala ni tak hajat pada satu makhluk, semua berhajat pada dia. Dengan kita hadirkan makna macam tu, akan hadirkan pula apa dia? Segala sifat yang wajib dan akan terdapi sifat yang mustahil dan yang sabit akan sifat yang harus pada Allah Ta'ala.
Antaranya kata dia pada memerintahkan takluk kudrat dan iradat kepada segala mungkinan. Bila faham Allah ni dia tak ajak pada satu, antaranya apa? Ni dia jadikan aku, dia kan ajakkan aku. Dia kan perlu aku, untuk ni dia buat aku. Limpah kurnia dia, semata-mata dia, ihsan dia, belah ihsan dia bagi jadi aku. Alhamdulillah. Ingat Allah, itu kaifiat dia ajar. Saya tolong urai. Itu kan dia kaedah untuk hidupkan hati. Lagi, dan ta'aluk sama dan basar kepada segala mawjudat. La ilaha illallah. Allah tak ajak satu, aku pula sentiasa berhajat pada dia. Antara dia tak ajak satu, macam mana? Dia sentiasa pandang aku, dia sentiasa lihat aku. Inkishaf basar dan sama dia, dan inkishaf ilmu dia kepada aku. Satu antara pepatah-patah ulama kita suruh sebut, apa dia? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah sentiasa bersama aku. Bersama kita dengan apa? Dengan inkishaf ilmu dia. Dia bersama dengan kita sentiasa dengan inkishaf sama dia. Dia bersama dengan kita inkishaf basar dia. Allahu ma'i, Allah syahidun alayya. Dia sentiasa musyahadah kat aku. Wa nazirun ilayya. Dia sentiasa duk pandang melihat aku. Itu antara perkataan-perkataan disebut oleh ulama untuk hadirkan hati yang faham Allah ni ghani. Bila ghani tentu dia sama basar kalam. Dan dia bagi aku bercakap, tu ta'aluk sama ada basar. Ta'aluk mawjudat. Dan yang harus, begitu jugalah apa-apa yang harus. Begitu juga ta'aluk ilmu dan kalam. Allah Ta'ala inkishaf dia, apa yang ada pada aku, dan juga apa yang berlaku. Inkishaf dia. Nyata jelas sesuatu apa yang dia akan datang. Aku tak tahu apa. Satgi nak buat apa pun aku tak tahu. Aku jahil. Ni boleh ada ilmu. Aku tak tahu benda akan datang, tak apa. Tapi aku tahu siapa yang bagi datang. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya alim, ya alim, ya khabir, ya khabir, ya khabir. Aku jahil. Ya alim, ya alim, ya khabir. Itu kaedah-kaedah ulama kita, tutu'u kita. Jadi ta'aluk ilmu dan kalam pada segala yang wajib dan mustahil dan yang harus. Siap. Dan kata Syekh Al-Arif, suturul kainati fa innaha minal malakil a'la ilaika, minal mulkil a'la ilaika rasailu. Suturul kainat adalah rasailu min malakil a'la. Macam tu maksud dia. Ya Ustaz. Suturul kainati fa innaha minal mulkil a'la ilaika rasailu. Artinya, fikirkan olehmu pada segala kejadian yang ada ini. Adakah ia boleh jadi sendirinya atau tiada? Jadi antara dia nak ajar ni, nak ajar macam mana nak gerakkan hati tu. Jadi antara fikir gerak hati dia apa? Semua ni takkan ada dengan sendiri. Memang keputusan ada dah disebut sini. Boleh ke jadi sendiri? Memanglah tak boleh. Fikir tu. Aku pun takkan ada sendiri. Allah bagi hidup aku. Tu hidup dalam hati. Itu istilah kerja hati lah tu. Tu istilah tafakur lah tu. Maka bahawasanya segala yang ada ini, dia adalah pesuruh daripada Tuhannya. Ya. Fa innaha minal mulkil a'la, yang maha tinggi kepadamu, dan kata segala. Ringkas je dia terjemah tu. Dan kata segala ahli sufi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ni kata ahli sufi. Dia tak apa orang Ta'ala bagi faham ke dia dengan apa dia duduk fikir tafakur ke orang Ta'ala. Pandang diri dia, saranan tu semua ambil pada Quran untuk
Macam mana lihat makhluk boleh mendalilkan pencipta makhluk. Dia kata apa? Tafakkar, baca masdar. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Ada seingat saya perkataan lain disebut tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Duk mulut apa itu? Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sa'ah. Saya ingat ni tafakkuru sa'ah khairun min ibadati alfi sanah. Lagi jauh. Artinya berfikirlah olehmu satu ketika itu. Jadi kita tafakur walaupun satu ketika, sedetik je, sekejap aja. Kita fikir sedetik je. Dengan tu hati kita hidup. Boleh hadir hati kawan ta'ala. Allah bagi jadi aku. Allah bagi rezeki hari ni. Allah bagi aku melihat. Allah bagi menyawa. Sedetik je, kata dia. Seketika je. Sa'ah. Sa'ah bukan makna sejam. Seketika je. Sa'ah dengan makna seketika. Terlebih baik daripada berbuat ibadat 1000 tahun. Ibadat mana ni? Ibadat yang dia kata gerak anggota 1000 tahun. Tafakur sa'ah. Tafakur tu lagi baik daripada gerak anggota ibadat setahun. Ni 1000 tahun. Ni 1000 tahun di mana ni? Gerak anggota 1000 tahun yang hati tak hidup. Mesti kena tanggungnya tu. Mesti kena tanggungnya tu. Kalau tak nanti kalau ibadat 1000 tahun hati hidup, memang tu bagus sekali lah. Ni fikir sekejap aja. Tu ibadat 1000 tahun hati hidup, memang bagus lah tu. Ni nak kata yang tak bagus ni mana? Ibadat 1000 tahun lalai, tak hadir hati langsung. Ni duduk sekejap tafakur, bagus tafakur tu. Jadi perkataan tu nak menunjukkan besarnya kelebihan tafakur berbanding dengan hanya ibadat jawarih, ibadat dengan menggerakkan anggota. Ibadat menggerakkan anggota apa? Contoh mudah dia, solat tapi hati tak hadir. Saya sebut contoh sembahyang witir apa tu. Saya ngaji pun banyak guru pesan itu. Yang mana kena buat. Jangan sampai tinggal ibadat sunat langsung ni ada. Ibadat ni fardu memang tak boleh tinggal. Ibadat sunat jangan tinggal langsung, kena ajar buat juga. Antaranya ibadat sunat yang paling afdal yang tak buat dalam keadaan berjemaah, apa dia? Witir. Antara pesan dia witir jangan tinggal. Kalau kita boleh buat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, witir lagi besar daripada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sunat subuh, witir lagi besar daripada sunat subuh. Tambah sunat maghrib, qabliyah, sunat isyak, qabliyah. Sunat ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak lagi besar daripada qabliyah maghrib, daripada qabliyah isyak. Itu kalau nak sebut tertib bekah sikit lah. Tapi dalam banyak-banyak sembahyang rawatib ni, paling besar sekali witir. Witir jangan tinggal. Itu nasihat dia. Ajar buat. Satu, jangan tinggal langsung. Pasal apa? Pasal nak tafakur. Tak kena. Tak kena. Yang mana besar fadilat jangan tinggal. Tapi jangan, tak usahlah, tak perlulah lagi untuk witir sampai 11 rakaat. Tak payahlah. 3 sekurang-kurang afdal. 1 memang boleh buat, tapi tak afdal. Ambil 3. Lepas tu kalau nak buat banyak pun, baik duduk tafakur. Dengar cara tu. Tutup guru kita ajar betul, best. Saya mengaji antara guru sebut macam tu. Tak ajar tafakur. Kalau duk buat 11, tu kata tak boleh buat 11. Kalau macam ni pula, sembahyang sunat pun tak kuat, macam mana? Baik kau duduk tafakur. Jangan duduk tak buat apa. Duduk tak buat apa, tak dapat apa. Rugi lah tu, buang masa je. Umur jalan. Umur jalan. Tafakur. Itu yang dia nak kata, tafakur walaupun sejenak lebih baik daripada ibadat 1000 tahun. Masya Allah. Saya sebutlah tadi, 1000 tahun tu dia dengan hati tak hadir. Yakni
Fikir oleh kamu barang yang faham akan maknanya, yang difikirkan itu daripada sahnya dan batalnya dan haramnya, fardunya dan sunatnya, makruhnya dan mubahnya, syaratnya dan rukunnya, wajibnya dan mustahilnya dan harusnya, istighna'nya dan iftiqarnya. Semuanya itu difikirkan belaka akan kesudahannya itu pada akhirnya. Betapa kejadian amalnya itu, benarkah, salahkah, sahkah, batalkah, diterimakah, tiada adakah berdosa, diterimakah tiada, tiadakah, diterimakah tiadakah, itu berdosakah, berpahalakah, disuruhkah, ditegahkankah atau berbetulankah dengan kata Allah Ta'ala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok dia punya tolong syarah untuk kita. Terima kasihlah banyak-banyak. Saya boleh syarah tu ya. Yang ni pun bukan ada dalam kepala saya. Oh, saya mengaji dekat tu lah. Tok, ini yang bila mengaji asas tok guru ada, baca macam ni. Ada ulama dah explore awal lah pada kita. Lagi, atau tiadakah alam ini? Bolehkah? Tiadakah alam ni? Bolehkah jadi sendirinya? Atau tiadakah ia? Maka fikirkan olehmu belaka sekaliannya yang tersebut itu. Fikir semua ni. Terlebih baik ia daripada berbuat ibadat 1000 tahun, daripada orang yang tiada mengetahui ia akan segala yang tersebut itu. Jadi duduk-duduk fikir ni, aku ni makan ni benda halal ke, ada syubhah? Aku makan ni produk Muslim ke produk Cina? Aku ni hidup matlamat aku ni kau makan aja ke? Aku ni fikir tu. Fikir. Takkan hari-hari aku ni kira makan minum. Cukup waktu azan sembahyang. Lepas tu main game, tu tengok video macam tu. Untuk tengok Astro, untuk beli handset. Takkan ni yang matlamat hidup aku. Tak, fikir tu. Fikir tu lebih baik daripada ibadat setahun. Sembahyang aku ni sah ke? Ni sembahyang ni lalai ke? Ada pahala ke? Terima tak terima? Fikir tu, bukan sabar tu. Faham tu juga antara makna fikir dengan apa huraian tu. Maksudnya kalau nak berumusan, antara makna tafakkaru tu, hasibu. Muhasabah lah kamu. Yang ni pun saya ngaji memang ada guru ajar itu. Antara benda besar dalam hidup kita apa? Muhasabah. Jadi antara makna tafakkaru tu, fikir apa yang ada di kita. Bahasa lainnya muhasabah. Khas tafakkaru tu memikirkan istighna Allah Ta'ala, yang kita ni fakir Allah Ta'ala. Dan apa kita buat untuk menunjukkan fakir kita. Satu. Lepas tu apa? Muhasabah dia. Yang kita buat ni elok tak elok, jadi tak jadi, sah tak sah. Makan duk makan benda Muslim ke kafir ke, makan lebih ke, banyak ke, sikit ke, duk kira nafsu ke, sedap tak sedap ke, selesa ke, memada apa yang ada ke. Fikir tu. Demikianlah kata dia pada mengatakan lafaz kalimah la ilaha illallah itu, yang tiada mengetahui akan maknanya. Duk zikir 1000 tahun la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 tahun tak pernah fikir makna. Ni duduk sekejap, la ilaha illallah. Allah tak hajat satu, makhluk semua berhajat pada dia. Antara makhluk tu aku berhajat ke dia. Apa berhajat aku ke dia? Dia bagi rezeki aku. Nampaklah jauh dulu. Dah tak? Tengok ni lo. Dia bagi ada aku. Tengok tu. Hak tu memangnya rezeki. Nanti dia jadi macam ni. Dengar, dulu saya fikir tak, tapi tak dapat asuhan guru betul, sewil sikit. Apa dia? Rezeki. Duit tak banyak mana pun. Sikit je, makan pun kan tak cukup. Terpedor-pedor nak makan. Tak mau ya. Dia pergi kona tu. Aku duk minta doa bagi senang, tak senang mana pun. Pai ya. Ada yang iblis bagi kona tu. Saya sebut pai tu.
Tambah pula aku doa lama dah. Kahwin-kahwin dapat anak. Contohlah ni orang kahwin. Yang tu saya tak ada lah fikir tu. Zaman saya duduk fikir tu, masa tu duduk mengaji, duit tak apa ada. Ya aku minta senang ya Allah. Tak senang mana pun. Pergi lah tu. Tu bukan dapat faham ketuhanan. Saya silap out terus. Kalau ini kahwin, aku doa lama lah dapat anak ni 10 tahun tak dapat anak lagi pun. Macam cari ikhtiar lah, duit pun beribu-ribu habis lah. Berubat sana sini, urut tak urut, berubat ni. Baik urut ni buat pemeriksaan doktor, masuk ni lah. Ni lah. Berpuluh-puluh ribu tak dapat anak lagi. Mampus lah tu. Tak kenal Tuhan. Tak boleh kenal. Nak kenal je nak. Macam mana aku boleh ada? Dia bagi ada aku. Alhamdulillah. Siap. Jalan. Tauhid. Tafakur punya tu. Jadi tafakur buang sabar. Padahal kan makan nasi 100 biji, zikir 100 pun tak ada. Tafakur itu. Minum air 3-4 liter. Contoh kan. 3-4 botol macam mana? Quran tak ada pun 3-4 juz tu. Pergi pasal itu. Tak ada 4 juz tu, 3-4 muka pun tak ada. Selawat Nabi berapa kali? Nak kira urat mi kat 100 urat mi makan. Undang kat 20-30 ekor. Contohlah kan. Muhasabah itu. Jadi tafakur supaya macam mana nak jadi fakir, tu muhasabah apa yang kita buat ni, rukun, syarat, khusyuk tak khusyuk, makanan, minuman, apa kita punya tanggungjawab. Aku ni dah tunai tanggungjawab dengan jiran ke? Ada yang tak mengaji, ada tak ni? Ya Allah. Kalau memang fikir itu siapa buat, Masya Allah, memang lebih baik daripada ibadat anggota dia yang tak ada fikir ni 1000 tahun. Jadi demikianlah dia fikir menjadi pada mengatakan lafaz kalimah la ilaha illallah yang dia tiada mengetahui maknanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hanya ada itu ya. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak faham. Tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, dia hanya faham tu, terjemah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak hidup hati. Memang tak hidup hati. Tu tak jaya try buat tak? Iya. Pengalaman kita akan sedar memang zikir Allah bukan hidup hati. Tambah pula doa tahlil, doa buat keduri tahlil kan, khatib khalifah tu akan bersuruh zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lama sikit kita celik mata tengok lauk. Sampai dah lauk. La ilaha illallah. Bila nak berhenti ni lapar ni sedap bau ni. La ilaha saja saya melawak gitu lah kan. Saya ngaji pun memang ada tok guru ajar itu. Dia ajar macam mana? Ni ngaji supaya tak stres lah. Memang benda ni kita faham dah. Tapi sambil itu dia melawak. Dia apa? Dia zikir. Buat tahlil lah. Mula tak ada orang hidang lagi. Ada orang hidang siap pun ada kan. Lagi ada yang tengah-tengah zikir tu dia hidang kan. Pengalaman saya pernah memang ada experience macam tu pun. hidang. Dan bilang lauk tu. Sana 4 mata ni 3 je, tak apa. Silah tempat duduk. Kalau aku duduk sana tadi kau tahu, lauk sok sana banyak pula. Sana ada pulut durian, sini tak ada pulut durian. La ilaha illallah. Ulang lagi ada terpikai. Sini ada terpikai ada. La ilaha illallah. Sambil zikir tu boleh bilang tu berapa mata, berapa lauk, mana ada tak ada. Berhenti je zikir tu, doa habis. Tahu mah? Tak cukup satu lagi. Allah. Ni tak bagilah stres. Bagilah stres sikit. Mak nakalnya kita. Saya ngaji dulu, itulah gelak-gelak juga. Dalam gelak tu dia siku itu sedap tu. Inilah hai kita tadi. Saya pergi India pun cuma ada perut, saya tak faham Urdu. Ada sana syekh-syekh sana itu. Kalau dia bagi kuliah tu gelak je. Tak tahu sakit merambut air mata.
Menangis. Dalam dia gelak-gelak tu, dia siku. Menangis. Mula dia tengok dia gelak. Tengok gelak tak kuat tapi tahan tu. Sampai gegar badan tu. Dia buat lawak. Oh, sagi. Oh. Jarang tengok tempat lain ni tu. Gelak tu untuk adalah dia bagi gelak, tapi sagi dia siku tu, dia bagi patah balik belakang. Allah. Bukan seorang, semua menangis. Allah. Baik. Jadi duk zikir, duk tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia suruh fikir tu bukan tiada Tuhan melainkan Allah tu. Fikir tu apa sifat uluhiyah yang kita ni fakir ya Allah Taala kau ni. Hadir tu. Dan muhasabah pula. Kita buat ni sebut betul tak betul. Yang tu pun muhasabah agak. Nanti zikir tak? Sebut tak betul. Kalau yang tu tak laju, kalau laju lagi bunyi. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha pula. Ada dengar saya. Macam-macam version dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada bunyi ngor. Ada bunyi hamzah pula. La orang la aja dia bunyi lam alif hamzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang bunyi i ya. La ilaha illallah, la ilaha bunyi ha i pula. Iya. Dia berarti macam zikir, macam ada muhasabah. Satu kalau arwah batih tu dia tak ada zikir kuat-kuat je tu. Dia tiun dia semalam saya tunjuk kan. La ilaha. Kalau pergi tahlil mana pun itulah dia yang tiun. Habis selawat apa semua. Lagi afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu contoh lafaz. Nak cerita muhasabah lafaz tu. Kadang tak ada, kadang lebih kenyut. Kenyut dia lebih. Itu harakatul jawarih. Itu kita pergerakan anggota tu. Yang kita nak bagi hidup ni apa? Hati. Macam mana hati tu? Tafakur muhasabah. Tafakur muhasabah. Diajar dah pun, alhamdulillah. Dan makna Allah dan makna Tuhan dan makna Allah dan makna tiada Tuhan apa maknanya dan makna tiada Tuhan ni apa maknanya Tuhan dan apa maknanya Tuhan yang dikatakan tiada itu dan apa yang wajib dan apa yang mustahil dan apa yang harus. Dia ajar kita contoh muhasabah, tafakur lagi. Apa yang harus pada Tuhan? Tuhan ni duk atas arah ke? Tuhan ada muka ke? Tuhan ada mata ke? Subhanallah. Kalau memang ada dalam belajar, anda tambahlah terfikir subhanallah. Mudah Allah Ta'ala bersihkan kita fikiran-fikiran mengapu tu. Pasal masyarakat kita lah ni, tengok. Saya pada ada satu grup tu tengok Allah. Duk lagi bab tu, bab akidah ni. Duk post lagi buti-buti kata memang Allah duk atas arah. Gambar-gambar tokoh-tokoh lah, pada dia tokoh lah. Tokoh pun kalau akidah sivil tokoh apa? Tu tokoh. Bukan tokoh, tokoh. Tak faham sudah tokoh tu mana tak. Bukan tokoh lah. Walaupun hebat dari sudut politik, dari sudut ni nama apa? Pergerakan
pergerakan Islami, bunyi pengurusi presiden, pertubuhan sekalipun. Tapi akidah sewil lah. Sepak pakai. Kalau pakai. Akidah kita, kayu ukur kita, tak akidah betul. Okey. Ini dia punya kriteria pertama untuk kita tak terima dia. Kalau hebat macam mana pun, kalau katalah siapa nama yang hebat lah, contoh Abraham Lincoln. Hebat. Mungkin satu sudut hebat lah. Akidah macam mana? Tak payah sebut lah Abraham Lincoln. Tak payah sebut. Kalau saya tak payah sebut lah. Sebut Nabi Muhammad lagi bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebut Abraham Lincoln? Siapa lagi? Nama-nama pemimpin. Mahatma Gandhi. Oh. Kebang tegak dengar. Ada orang, oh Gandhi macam ni, Gandhi macam ni. Baik aku sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi nak sebut? Nama pemimpin lah yang teror-teror siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy. Donald Trump. Bill Gates. Lah, pejadah lah, pergi sebut nama-nama tu, buat apa lah. Akidah pun out. Tawan out, akidah. Banun. Sajalah saya sebut-sebut itu kan. Apa? Buat apa sebut nama orang macam tu? Sebut nama ahli sukan, apa? Lee Chong Wei. Lagi aku tak pakai. Nama-nama perempuan tu, nama lelaki, nama perempuan apa? Queen Elizabeth. Allah, muntah hijau dia. Apa? Tak sebut apa? Sebut mesti di atas yang memenuhi piawaian syarak. Akidah dia dulu. Nak sebut nama, kalau dia kata tokoh-tokoh ulama Islam, pastikan akidah. Akidah Islam. Kerana nampak memang Islam, kita nak bubuh di tak Islam ni kacau pula kan. Tambah ada gelaran-gelaran pula Syekhul Islam apa. Tapi tengok ulama dia kata mereka lagi kenal kita tak pernah kenal. Dia dah kata memang dia ni bagus. Siap doa lagi rahimahullahu taala. Memang dia ni bagus, digelar Syekhul Islam apa-apa Islam. Tapi kata dia peratus ajaran akidah dia 70% adalah menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Silent dia, nama dia tak sebut, tak apa. Tentu kita nak sebut Wahabi ni, mungkin satu sudut ada bagus dia, tapi bila akidah dia problem macam mana? Lebih baik tak payah sebut dia, bahaya. Itu juga mufti ke apa ke, menteri ke apa, macam mana? Walaupun mungkin jasa dia dari satu sudut okey, tapi bila kita sebut tokoh ni, orang akan bukan tengok apa dia yang sepatutnya kena tengok, dia akan ambil semua. Baik sebut tokoh yang memang kena ambil semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak ada pula di julang-julang. Sikit mana? Ya. Dan apa mulanya Allah Taala dikatakan Tuhan? Nak menyembahkan Allah Taala ni kata Tuhan, mula-mula nak kata Tuhan ni apa? Oh tu, tafakur. Maka sah ia dikatakan Tuhan, dengan tu sah untuk panggil Tuhan. Apa dia? Yang kita ni bukan Tuhan, apa yang menyebabkan kita bukan Tuhan? Besar tu sebenarnya. Yang tu yang kita kenal Allah jadi aku. Hidup hati Allah bagi kita wujud dia pun best lah. Nikmat ni. Allah. Dan apa perbezaan ilah itu dengan Allah? Apa beza? Ilah ni apa? Allah apa? Ada benda yang saya ajar lah kan. Biar muhasabah. Mana am khas, masuk di nama dia isim, tapi isim dia murad dia wasfi. Allah nama khas, tapi murad dia dengan zat. Nak duduk bau ni, mesti ada tempat bau. Contohlah, untuk tak bau, cuma saya duduk bau sesuatu ni. Ini apa ada benda gangguan bau ni? Nak contohlah kan, mesti ada datang bau. Oh, tak bau boleh kedai, ada tempat bau. Ni tak kedai aku ni, ada Tuhan yang menjadikan. Pelak aku ni. Contoh. Tu muhasabah tu sebenarnya. Tu muhasabah. Dan apa gerananya? Entah pun nak contoh ni. Ni apa? Bau busuk kan? Bau busuk kan? Oh, bau busuk kau bau. Engkau tak busuk. Oh. Itu pun kita pernah guru kena ayat macam tu kalau lagi power. Biasa kena dulu.
kan. Duk kata, busuk lah. Oh, busuk ya. Sendiri tak rasa busuk. Oh, power. Busuk kita ni sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita duduk dengan guru macam tu, kena ayat macam tu, tersentak kita. Kita duk komplain orang, cerita kat guru kita, dia ni. Salah engkau tak nampak. Dia bagi ayat macam tu ya, salah engkau tak nampak. Oh. Dari tadi. Perbezaan ilah itu dengan Allah, dan apakah kerananya Tuhan itu? Dan Allah itu pun Tuhan juga. Dan apa kerananya? Kerananya ilah itu Tuhan. Dan Allah itu pun Tuhan juga. Allah pun Tuhan juga. Ilah pun Tuhan juga. Apa beza dua tu? Kerana mengata lafaz kalimah la ilaha illallah itu mudah katanya. Mudah. Mudah ni kepada segala kanak-kanak. Oh, dan orang gila. Allah kena kita ni. Pasal apa? Orang kanak-kanak ni, kanak-kanak tak ada akal. Orang gila tak ada akal. Orang kafir pun itu pun mengata la ilaha illallah juga. Mudah. Apa zaman kafir duk ngempin bila raya dulu. Si ayat Quran ni baca. Nama lain ni, nama ni tak terkenal lah, tapi dulu dia selalu sebut. Ni apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jangan khawatir tuan-tuan, Allah Taala akan balas kejahatan mereka. Ini saya dengar perkataan Tok Guru sebut tadi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Power. Ayat Quran macam tu dia boleh sebut. Tambah la ilaha illallah ni duk dengar azan keliling. Tu dia kata orang kafir boleh sebut, orang gila boleh sebut, kanak-kanak boleh sebut. Apa beza kanak-kanak tu dengan kita? Saya ngaji antara tok guru ajar tak, kata apa? Kita pergi masjid, ada budak semayang, kita pun semayang. Dia suruh kita muhasabah tu sudah. Budak semayang, kita semayang. Kadang kita kagum dengan budak tu. Siapa? Budak ni semayang. Kecil-kecil kita semayang. Aku dah tua semayang. Itu satu hal. Tapi itu satu hal. Tafakur dia macam ni. Nak tafakur betul. Budak ni semayang, aku semayang. Kalau dia semayang, dia tak kenal siapa yang dia sujud. Aku pun tak kenal kat siapa aku sujud. Sama je level aku semayang dengan dia. Tambah dia semayang, cukup semua. Tomak ninah apa semua cukup. Aku semayang kelang kabut. Dah lah dengan sakit lutut. Oh, saya pasal ada guru ajar itu, tengok budak semayang, takkan aku semayang budak-budak kot. Allah, tambah budak tu duk tengok kita semayang. Takkan kita pun macam budak-budak juga terperasan orang duk tengok kita semayang. Tak rasa pun Allah sekarang syahidi alaiya kan. Itu patut. Jadi orang gila pun boleh sebut, orang kafir boleh sebut, kanak-kanak boleh sebut, tetapi tiada mereka itu mengetahui maknanya. Dengar elok. Makna orang terjemah budak-budak pun tahu tiada Tuhan selain Allah. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyanyi pun boleh menyanyi. Orang kafir pun nyanyi lagu rehan boleh je. Mengucap, terjemah lagi pula tu. Macam dah cukup dah. Belum. Itu maksud zikir la ilaha illallah. Dah tiada mereka itu mengetahui maknanya. Apa maksud tak tahu makna? Seperti mana kata firman Allah Taala dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allahu. Artinya, jikalau ada engkau tanya ya Muhammad akan sekalian mereka itu, siapalah menjadikan langit dan bumi ini, nescaya mengata mereka itu Allah. Akan tetapi tiada mereka itu tahu akan mana Allah ni. Ya Allah ni
Yang kata dia mustaqni an kulli ma siwahu wa mutaqiran ilai kullu ma adahu, yang tiada mengetahui mereka ini akan segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu Wahabi pun sebut la ilaha illallah, Syiah pun sebut la ilaha illallah juga, pluralisme pun sebut la ilaha illallah juga, orang jahil pun sebut la ilaha illallah juga. Jadi apa beza kita sebut la ilaha illallah? Bagi ambil itu, tafakur itu, muhasabah itu. Manakala tiada ia mengetahui akan demikian itu, nescaya tiadalah ia mengetahui akan makna Allah Ta'ala. Itu Tuhan, dia tak tahu. Yang menyebabkan kata Allah ni Tuhan tu apa dia? Kanak-kanak tak tahu, orang gila tak tahu, orang kafir tak tahu. Kita tengok kita pun tak tahu. Orang serupa macam orang gila, serupa macam kanak-kanak, tak balik lagi. Saya pun ngaji kena ayat tak balik pun biasa je. Tak mana ayat tak balik kan tengok. Kalau budak-budak 7 tahun bagi dia kahwin. Bagi dia kahwin 7 tahun. Agak-agak berapa minit dia akan sembang dengan bini dia? Kenapa? Kenapa? Pandai lah. Cik Dolah pandai. 7 tahun bagi kahwin. Main goli pegang lastik, udah. Itulah budak 7 tahun. Kalau bagi budak 20 tahun kahwin, jam. Setengah jam. Setengah jam. Hai, saya silap malam pun kalau boleh tak usah siang lah. Sampai dia bersyai'an macam ni, ya lailu tul. Oi malam panjang lagi. Tak puas sembang ni. Oh. Macam mana? Kita zikir berapa minit? Tengah jam. Lama tu. Ui, Cik Dolah champion lah, tengah jam je. 3 minit habis, tak jadi zikir lah. Macam mana? Tak balik lagi dah. Kena. Saya tu. 3 minit. Tak balik lagi. Tak balik lagi. Zikir macam mana? Patutnya kalau zikir malam, qiyamul lail macam mana? Cepat sangat siang. Allah, tak ada nak puas zikir. Bangun pula, selalu bangun pukul 3 pagi. Dia bangun pukul 2 pula. Zikir-zikir. Uish, tak ada nak siang. Tak ada nak puas. Dah subuh. Bangun pukul 12 pula. Ada macam tu? Belum mengira kita kan. Mudah Allah tak bagi kita kan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengaji dah, biasa kena tampar lah semua tu. Tapi itulah, tak boleh-boleh lagi. Tolonglah doa untuk saya. Tuan-tuan tak apa, wali-wali dah. Saya, Allah, dengar tu. Cerita boleh. Nak dapat tu. Pasal mengaji tu, cerita dah. Kita tengok dia orang, boleh kan? Boleh, Masya Allah. Saya tengok arwah Patih tu dah. Dia, kalau zuhur, lepas sembahyang zuhur, dia tak ngajar selalu. Zuhur, dia akan naik rumah dia, sembahyang ba'diyah, dia sembahyang tasbih dulu. Sembahyang tasbih, pukul 2, 2.30, 2.40 tu, baru turun makan nasi. Dia lepas zuhur, dia ngajar pukul 3. Pergi makan nasi. Makan nasi, naik, ada zikir dia lagi. Habis zikir dia, baru dia turun ngajar kami. Zikir dia tak main lah tasbih macam ni. Dia tarik tu dalam beg tu. Masing-masing lah kan. Yang ni pun boleh je kan, nak zikir banyak-banyak. Tapi nak ajar supaya tak habis aku pusing ni, tak berhenti. Yang ni boleh je 100, 200. Ni tasbih boleh jadi tasbih 1 juta. Masa ada anak dia 1000 sini, tak ada ribu-ribu 100 pun tak pi, tak ganjak pun ni tak tarik pun, tak pernah pakai pun ni tak pernah pakai pun, yang ni pun tak pernah pakai kan. Tak pernah pakai ni pun tak pernah pakai 200, 300, 700, 800, tak pernah pakai ni, tak tahu nak pakai pun, pusingnya ni pun tak balik lagi ni. Tak balik lagi. Kalau tak balik pun satu lagi ayat lagi apa dia?
apa dah? Dah monopause. Dah habis balik lah. Okey. Sampai dah nyanyuk. Allah, ni lah ayat kena kat kita ni. Habis balik ni. Tak balik lagi. Jadi tak tahu makna Allah, tiada mengetahui akan segala sifat wajib mustahil harus. Manakala tiada mengetahui akan demikian itu, nescaya tiadalah mengetahui akan makna Allah itu Tuhan, maka tiadalah manfaat katanya mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah itu. Tak ada manfaat sebut yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dihentangkan makna tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tu pun tak bermanfaat, tambah tak ada, terjemah apa pun tak ada. Itulah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah, itulah Tuhan, kerana tiada diketahuinya akan makna tu. Makna tu. Dia kata, makna apa? Makna yang kita dah belajar tu lah. Makna ketuhanan tu. Hadir kan? Tu dah kata, wujud pun badan dah. Allah wujud. Apa tak hadir mana pun. Itulah suruh mengaji. Aku dengar elok-elok. Ada wujud apa? Allah wajib wujud. Aku tak ada asal. Dia wujud. Allah. Baru nak boleh jatuh hati. Tak jatuh hati lagi, zikir lagi, fikir lagi, zikir lagi, fikir lagi. Seperti firman Allah Taala, lima taqulu ma la taf'alun. Artinya, kerana apa kamu katakan barang yang tiada kamu ketahui. Apa kau cakap apa yang kau tak tahu ni? Ya Tuhan. Lima taquluna ma la taf'alun. Apa kamu sebut barang yang kamu tak ketahui. Cuba tuan-tuan syarah tu, tapi atas murak dia nak sebut sini. Dia kata, apa yang kamu dah buat tu kamu tak faham pun kamu dah sebut apa. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka sangat Allah Taala kamu nak sebut apa yang kamu tak faham. Taqulu ma la tafalun. Kamu nak sebut tapi kamu tak amal apa pun yang kamu sebut. Maksudnya sebut tapi hati tak hadir. Atau maksud dia nak kata kat sini, sebut tapi hati tak hadir. Kalau kau ini boleh je, I love you Ling. Abang ayang kamu. Ayang. Tapi Allah tak rasa apa-apa pun. Tu Allah. Tak saya sebut tu, saya pula jadi hak tu nanti. Lima taquluna ma la taf'alun. Mudahan dalam majlis yang ada kita ni dapat kesedaran macam ni, dapat lalu kitab macam ni. Mudahan dibagi kita boleh mencapai matlamat zikir tu, hakikat zikir tu, boleh fikir tu. Itu maksud matlamat zikir tu. Boleh dapat rasa ketuhanan tu, akan insya-Allah lazat zikir. Dan apa ibadat kita dah buat pada anggota tu, hati boleh hadir, insya-Allah. Sekali juga nak sebut, saya ngaji pasal guru sentiasa ulang perkataan ni. Dia sebut selalu, dia kata apa? Kita nak khusyuk solat, hati boleh hadir. Dia adalah natijah daripada kita hati hadir, khusyuk hati, hadir hati di luar solat. Luar solat kita boleh banyak zikir, boleh ingat Allah Ta'ala, insya-Allah. Dalam solat pun boleh banyak ingat Allah Ta'ala. Di luar ni duk lalai, dia akan menjadi macam ni. Duk solat, apa yang lalai di luar solat, lalai itulah yang akan bawa dalam solat. Jadi apa kaedah supaya jangan lalai dalam solat? Luar solat jangan lalai. Luar solat kena hadir hati ke Allah Ta'ala, insya-Allah. Dalam solat hadir hati. Apa kaedah dia? Apa yang ada di luar solat yang kita ingat Allah Ta'ala, itulah yang akan kita bawa nanti di dalam solat. Jadi nak jaga solat supaya khusyuk, kena jaga di luar solat juga mesti khusyuk. Apa benda khusyuk? Hati itu kena jaga, jangan lalai pada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, tauhidkan dia, zikir, ingati makna dia, tafakur makna ketuhanan tu supaya boleh rasa fakir ke dia, insya-Allah. Adapun dikata Tuhan itu kaya, dia nak balik pada pembahasan istighna iftiqar. Ada soal?
terjemah daripada Sutur Kainati. Maka bahawasanya segala yang ada pesuruh daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Makna pesuruh di sini terjemah daripada Sutur Kainati ila akhir. Maka bahawasanya segala yang ada ni, semua makhluk ni, kainat ni, pesuruh daripada Tuhannya. Tu pun saya baca sekali lalu tadi tak. Kalau baca pesuruh, asalnya dia rasail tu, pesurat, pesuruh, pesurat. Pasal saya baca gitu jadi saya malas nak syarah tu. Saya sebut tu, saya tak baca. Bagus tanya tu. Pasal bahasa dia punya terjemah tu, saya malas nak kisah tu saya baca gitu tadi. Dah tanya tu saya sebut ni lah. Segala yang ada ni pesuruh daripada Tuhan. Dia rasail, risalah, surat. Pesuruh tu utusan. Semua makhluk ni utusan daripada Allah Taala. Boleh faham? Pokok ni utusan daripada Allah nak bagi tahu aku ni makhluk Allah. Yang pokok kita tak rasa pokok tu adalah utusan Allah Taala nak bagi tahu dia makhluk Allah. Boleh. Kalau bahasa Arab tu suturul kainat ni fa innaha minal mulkil a'la, maksudnya daripada kerajaan yang tinggi. Ilaika, kepada kamu, suturul kainat ni adalah rasailu, adalah surat, risalah. Dia adalah perutusan. Dia macam surat sampai ada. Tengok binatang pun kata, aku ni makhluk Allah ni. Allah yang jadikan aku. Memang kalau kataan para ulama kita, antaranya dia kata apa? Semua makhluk ni bila kita tengok, kalau atau orang yang faham tauhid, kata dia, seolah-olah mereka ni sedang berkata, aku makhluk Allah, aku makhluk Allah, aku makhluk Allah. Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku. Semua makhluk ni seolah-olah berkata-kata. Dia sedang berkata-kata kat kita, segala sifat kata, Allah yang jadikan aku warna hijau, Allah yang jadikan aku perbatang, Allah yang aku jadikan aku gajah, Allah yang jadikan aku lembu, Allah yang jadikan aku kambing, Allah yang jadikan aku makan pokok, Allah yang jadikan aku ulat, Allah yang jadikan aku lalat, Allah yang jadikan aku burung, Allah yang jadikan aku kayu, Allah yang jadikan aku batu. Seolah-olah macam tu, tapi kita tak faham. Yang tu kata dia adalah risalah daripada Allah Taala. Tu dalam tu bahasa-bahasa macam tu. Itu maksud. Jadi baca pesuruh mana utusan. Kalau baca pesurat, rasail, mana surat. Dia juga sah belaka. Sekali lalu, itu lain. Apa arti inkisaf? Hijab. Inkishaf. Jelas, nyata. Itu ada kelas tak hadir tu. Kalau tanya macam tu. Lain. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.